Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Cikgu harap anak-anak dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Sains tahun 6 bersama Cikgu Rini. Okey, jom kita mula. Okey, mari kita teruskan pembelajaran hari ini dalam unit 1 iaitu tajuk kemahiran saintifik. Sebelum itu, kita imbas kembali pembelajaran kita yang lalu. Seperti mana yang kita ketahui, kemahiran proses sains adalah sebahagian daripada kemahiran saintifik. Terdapat 12 kemahiran proses sains yang mesti kita kuasai. Dan kita sudah belajar 6 kemahiran proses sains dalam kelas sebelum ini. 6 kemahiran proses sains tersebut adalah memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inferens, meramal dan berkomunikasi. Cikgu harap kamu telah menguasai kemahiran proses sains tersebut dan sudah menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Mari kita lihat standard pembelajaran untuk hari ini. Kita akan belajar 6 lagi kemahiran proses sains iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Cikgu harap kamu dapat memberi tumpuan terhadap penerangan cikgu dan mencapai objektif pembelajaran iaitu menguasai 6 kemahiran proses sains tersebut. Okey, jom kita teruskan. Kita mulakan dengan kemahiran proses sains iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran ini memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter. Maksud parameter adalah sesuatu yang boleh diukur. Contohnya, lokasi, arah, bentuk, jisim, isi padu, saiz dan panjang. Ini bermakna kita akan mengukur perubahan parameter dalam sesuatu masa yang ditetapkan. Dalam contoh yang pertama, kita dapat lihat bahawa ais telah mencair dalam masa 30 minit. Oleh itu, apabila masa bertambah, ais mencair dan isi padu air bertambah. Begitu juga dengan contoh yang lain, iaitu selepas dibiarkan selama 20 minit, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Mari kita lihat beberapa contoh kemahiran ini. Berdasarkan situasi ini, pemerhatian yang dibuat ialah saiz ais menjadi kecil selepas 10 minit. Perhubungan yang dibuat ialah apabila bertambah masa, saiz ais semakin mengecil. Dalam situasi ini, pemerhatian yang dibuat ialah ketinggian pokok bertambah selepas 2 minggu. Perhubungan yang dibuat ialah apabila bertambah masa, pokok semakin tinggi. Pemerhatian dalam situasi ini ialah panjang bayang-bayang berkurang selepas 4 jam. Dan perhubungannya ialah
Apabila masa bertambah, bayang-bayang semakin pendek. Kemahiran mentafsir data adalah memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul. Data boleh dikumpulkan menggunakan carta pie, carta palang, carta pengelasan dan jadual. Contohnya, kita dapat mentafsir data dalam jadual ini iaitu setiap pertambahan masa 30 minit, jisim baju akan berkurang sebanyak 50 gram. Begitu juga data dalam carta pie ini dapat kita tafsirkan iaitu bilangan murid yang menaiki basikal adalah sama dengan bilangan murid yang menaiki kereta. Dan bilangan murid yang menaiki bas adalah yang paling ramai. Berdasarkan carta pengelasan ini, arnab dan gajah makan tumbuh-tumbuhan. Helang dan ular sawah makan haiwan lain. Manakala ayam dan monyet makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Jadual ini menunjukkan durian merupakan buah-buahan yang digemari paling ramai murid. Manakala tembikai ialah buah-buahan yang kurang digemari oleh murid. Seterusnya adalah kemahiran mendefinisi secara operasi, iaitu memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Contohnya, definisi secara operasi bagi pertumbuhan anak pokok ialah pertambahan bilangan daun pokok. Dalam contoh ini, kita dapat membuat tafsiran tentang sesuatu konsep dengan melihat pemboleh ubah bergerak balas atau pemerhatian yang dibuat. Jadi, definisi secara operasi pertumbuhan anak pokok bergantung kepada pemerhatian yang kita buat, seperti saiz daun bertambah besar, atau bilangan daun bertambah banyak, atau batang semakin besar, atau ketinggian pokok semakin bertambah, atau akar semakin panjang. Oleh itu, jika pemerhatian kita adalah nombor 1, iaitu saiz daun, Michael dan Jeff berjoging di sekitar taman perumahan mereka. Michael ternampak 3 ekor siput berhampiran laluannya, lalu dia berkata, "Mari kita adakan perlumbaan siput." Michael dan Jeff mengambil siput-siput itu dan meletakkannya di atas laluan pejalan kaki. Jeff mengutip sebiji batu kecil dan melukiskan garis mula dan tamat di atas laluan pejalan kaki tersebut. Mereka meletakkan setiap siput di atas garis mula dan perlumbaan itu pun bermula. Mereka mencatatkan masa yang diambil untuk setiap siput sampai di garisan penamat. Michael berkata, kelajuan siput ialah masa yang diambil untuk siput sampai di garisan penamat. Adakah anda tahu bahawa penyataan Michael ialah contoh bagi aplikasi suatu kemahiran proses sains? Kemahiran itu disebut sebagai kebolehan untuk mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ialah proses memberikan definisi mengenai sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang mesti dilakukan dan perkara yang patut diperhatikan. Dalam situasi ini, Michael dan Jeff mengukur masa yang diambil
untuk 3 ekor siput itu sampai ke garisan penamat. Dalam memberikan definisi secara operasi, konteks diambil berdasarkan kepada pengalaman murid. Kemahiran ini tidak diperoleh daripada glosari dan bukan dengan menghafal. Kemahiran proses sains yang seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah perkara atau faktor yang mempengaruhi penyiasatan. Terdapat 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang diubah ataupun apa yang kita tetapkan di awal eksperimen. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu apa yang diperhatikan ataupun keputusan eksperimen. Dan yang terakhir adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang ditetapkan ataupun apa yang sama dalam eksperimen. Biasanya pemboleh ubah dimalarkan ni boleh lebih daripada 1. Mari kita lihat contoh mengenai mengawal pemboleh ubah. Dalam gambar rajah, dapat diperhatikan bahawa terdapat 2 buah bikar, iaitu bikar A yang mengandungi seekor ikan, manakala bikar B mengandungi 3 ekor ikan. Bilangan ikan yang berbeza ini adalah faktor yang kita tetapkan di awal eksperimen. Oleh itu, bilangan ikan dalam bikar adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Bilangan ikan yang berbeza ini akan mempengaruhi keputusan eksperimen atau pemerhatian akhir. Jadi, pemerhatian akhir yang dibuat adalah selepas 2 hari, ikan di dalam bikar A hidup, manakala ikan di dalam bikar B mati. Oleh itu, keadaan ikan selepas 2 hari adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apabila kita menetapkan bilangan ikan sebagai pemboleh ubah manipulasi, jadi faktor-faktor lain mestilah sama atau tetap. Contohnya jenis ikan. Kalau bikar A cikgu letak ikan emas, maka bikar B pun mesti ikan emas. Selain daripada jenis ikan, saiz bikar, isi padu air, jenis air juga mesti sama. Iaitu kita panggil dia sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Jadi, dalam setiap eksperimen tu, sangat penting untuk kita mengenal pasti pemboleh-pemboleh ubah ini, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Kelas Michael sedang menjalankan penyiasatan ke atas faktor yang mempengaruhi tumbesaran pokok. Dia perlu menyiasat jika cahaya matahari diperlukan dalam tumbesaran pokok. Dia pilih 2 pokok yang sama jenis. Dia letakkan 1 pokok di dalam rumah dan 1 pokok lagi di luar rumah. Dia siram pokok-pokok itu dengan jumlah air yang sama untuk tempoh seminggu. Selepas seminggu, Michael mendapati bahawa pokok di luar rumah menjadi segar sementara daun pada pokok di dalam rumah menjadi layu. Adakah anda nampak faktor berbeza yang terlibat dalam penyiasatan Michael itu? Faktor-faktor ini ialah kehadiran cahaya matahari, jumlah air, jenis pokok dan tumbesaran pokok. Faktor-faktor ini dikenali sebagai pemboleh ubah. Kesemua ini menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan penyiasatan. Terdapat 3 jenis pemboleh ubah. Jenis pertama dipanggil sebagai pemboleh ubah malar atau tetap. Pemboleh ubah ini dikekalkan malar sepanjang penyiasatan. Dalam penyiasatan Michael, jenis pokok dan jumlah air ialah pemboleh ubah malar. Terdapat juga pemboleh ubah yang berubah dalam penyiasatan. Ini dipanggil sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Dalam penyiasatan Michael, jumlah cahaya matahari ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Pokok di dalam rumah tidak menerima cahaya matahari, manakala pokok di luar rumah mendapat cahaya matahari. Akhir sekali, jenis pemboleh ubah yang terakhir ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah pemboleh ubah yang diperhatikan sepanjang penyiasatan. Dalam penyiasatan ini, tumbesaran pokok ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pokok di dalam rumah menjadi layu manakala pokok di luar rumah menjadi segar.
Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa cahaya matahari diperlukan dalam tumbesaran pokok. Seterusnya adalah kemahiran membuat hipotesis. Kemahiran membuat hipotesis bermaksud membuat penyataan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu atau peristiwa. Hipotesis dibuat sebelum penyiasatan dijalankan. Mari kita lihat contoh membuat hipotesis. Setelah kita mengenal pasti ketiga-tiga pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan, kita akan dapat membuat hipotesis dengan mudah mengikut kata kunci berikut. Kata kunci yang pertama adalah semakin corak PM, semakin corak PB. Corak adalah perkataan bertambah, berkurang, ataupun menurun, meningkat dan tidak berubah. Kita boleh pilih perkataan yang sesuai dengan keadaan. Contohnya, dalam situasi ini, semakin banyak ikan, semakin cepat ikan itu mati. Jadi, hipotesis yang tepat adalah semakin bertambah bilangan ikan dalam setiap bikar, semakin bertambah cepat masa untuk ikan mati. Kata kunci yang kedua adalah jika corak PM, maka corak PB. Jadi, hipotesis yang sesuai adalah jika bilangan ikan dalam setiap bikar bertambah, maka masa untuk ikan mati bertambah cepat. Michael dan Jeff menjalankan satu eksperimen di dalam makmal. Mereka sedang menyiasat kesan suhu air berbeza terhadap saiz belon. Michael dan Jeff meletakkan air sejuk, air suam dan air panas ke dalam 3 bekas berbeza. Mereka memasukkan hujung bukaan belon ke muncung botol dan meletakkan setiap botol itu ke dalam bekas air. Jeff membaca prosedur eksperimen dan berkata, "Kita perlu membuat hipotesis tentang eksperimen ini. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon," balas Michael. Kemahiran proses sains yang terlibat dalam situasi ini dikenali sebagai membuat hipotesis. Membuat hipotesis melibatkan kemahiran membuat pernyataan umum mengenai hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam kes ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis air seperti air sejuk, air suam dan air panas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah saiz belon. Hipotesis boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Hipotesis hanya boleh dibuktikan sah dengan melakukan eksperimen. Kemahiran yang terakhir adalah kemahiran mengeksperimen. Mengeksperimen adalah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Berikut merupakan langkah mengeksperimen. Sebelum kita menjalankan eksperimen, kita mestilah mengenal pasti masalah, diikuti dengan membuat hipotesis dan merancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen, kita perlu menentukan pemboleh ubah, menyenaraikan alat dan bahan, merancang langkah-langkah, menentukan kaedah mengumpul dan menganalisis data, seterusnya melakukan eksperimen, mengumpul data, menganalisis data, mentafsir data, membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menulis laporan. Untuk menguji kefahaman kamu dalam tajuk ini, kamu dikehendaki membuat latihan dalam buku tab muka surat 12 untuk soalan nombor 2 dan nombor 3 sahaja. Jangan lupa buat tau.
Setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika kamu sudah menonton video ini, sila isi borang kehadiran dalam Google Form yang telah cikgu berikan. Semoga ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.